Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah hari ni kita akan belajar tajuk baru. Okay, semua boleh buka buku teks jilid 1 ya. Okey, seperti biasa sebelum memulakan sesi pembelajaran, kita akan berkenalan dengan objektif. Okey, apa objektif yang kita akan dapat pada hari ini? InsyaAllah, selepas mempelajari kelas pada hari ini, murid dapat mendengar, mengecam, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. Membaca perenggan dan petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata nama khas mengikut konteks. Okay, buku teks jilid 1, unit 2, muka surat 7. Okay, semua buka muka surat 7. Okay, tajuk dia cerita keluarga. Okay, mendengar dan bertutur. Okay, jom kita baca sama-sama ya. Hobi keluarga. Okay, ada 2 watak kat situ. Tengok. Dialog pertama. Cantiknya. Siapakah yang mengambil semua gambar ini, Hana? Okay, Hana ni jawab. Oh, gambar-gambar ini diambil oleh ayah saya. Hobi beliau mengambil gambar. Hobi ahli keluarga saya yang lain. Okay, apa dia? Dia ada gambar kotak kecil tu kan? Gambar simbol kecil smile tu. Okay, dia pun bercerita. Hana ni pun bercerita. Saya mahir menggesek biola. Abang saya suka bermain papan selaju. Kakak saya, ibu saya, tempat kosong. Adik saya, tempat kosong. Okey, yang ini boleh fikirkanlah macam kakak saya. Kalau anak-anak murid semua ada kakak, kakak saya suka apa? Hobi dia apa? Okey, suka bermain, ataupun kakak saya suka membaca buku. Ibu saya suka memasak di dapur. Boleh fikir apa hobi keluarga masing-masing. Okey, kat tepi tu boleh tengok info. Papan selaju ialah sejenis papan yang mempunyai 4 roda. Papan ini digerakkan dengan menggunakan sebelah kaki, manakala kaki yang sebelah lagi di atas papan. Pengguna boleh meletakkan kedua-dua belah kaki di atasnya apabila papan ini meluncur di atas permukaan jalan yang rata. Okey, papan selaju ni dia untuk permulaan dia akan sebelah kaki kat atas, sebelah kaki kat bawah. Okey, bila dah laju meluncur, dia akan meletakkan kedua-dua kaki di atas papan tersebut. Papan tersebut ada roda lah, ada jalan. Pernah tengok tak orang selalu main skateboard? Kalau dalam bahasa English, skateboard. Okey. Okey, seterusnya. Okey, muka surat sebelah, muka surat 8, membaca. Mari kita membaca lagi. Okey, tajuk dia Kenangan Sukan Eka. Sukan Eka di sekolah Hana dan Hani telah tamat. Ayah mereka membawa mereka sekeluarga minum di sebuah restoran. Sementara menunggu minuman dihidangkan, ayah mereka menunjukkan gambar-gambar yang telah diambil oleh beliau kepada keluarganya. Hobi ayah dia tadi kan mengambil gambar. Jadi gambar-gambar yang ayah dia telah ambil, dia tunjukkan pada keluarganya. Okey, adik-beradik yang lain semua cakap, tahniah kakak. Okey, seterusnya tahniah Kak Hani kerana berjaya mendapat tempat pertama dalam sukan Eka tadi. Kata Hana kepada kakaknya. Ayah dia tunjuk gambar sepanjang sukan Eka tadilah. Dan kakaknya, Kak Hani, berjaya mendapat tempat pertama dalam sukan Eka tadi. Okey, kita sambung. Ya Hani, kami bangga akan kejayaan kamu. Ibu berharap kamu bukan sahaja cemerlang dalam sukan, tetapi dalam belajaran juga, kata Puan Yasmin. Okey, Puan Yasmin ni adalah ibu Hani juga. Okey, terima kasih semua kerana memberikan sokongan kepada saya. Jawab Hani dengan gembiranya. Okey, pastikan bila Ustazah baca ni, kamu semua pun ikut sekali membaca. Okey. Bukan dengar saja, tapi membaca sekali. Okey. Ni aktiviti inilah membaca perenggan dan petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
Okey, intonasi tu maksudnya macam ni. Macam tahniah Kak Hani. Jangan. Itu kita baca dengan nada yang semangat lah. Sebab kita nak mengucapkan tahniah. Janganlah. Tahniah Kak Hani. Yang tu bukan. Itu intonasi yang salah. Kalau intonasi yang betul, bila kita nak mengucapkan tahniah dekat orang, kita kena bagi dengan nada yang ceria. Tahniah Kak Hani kerana berjaya mendapat tempat pertama dalam sukan eka tadi. Kita dalam keadaan gembira bila kita mengucapkan tahniah kepada orang. Okey? Okey, seterusnya sambungan. Buka muka surat 9, 10. Okey, hamster kesayangan Hani. Kita akan belajar kata nama khas dan membaca cerita tentang hamster kesayangan Hani. Kena intonasi yang betul lah. Okey, seterusnya. Nama khas. Okey, semua boleh buka muka surat 11. Ustaz nak semua buka muka surat 11? Okey, dah buka dah? Okey, buka muka surat 11. Muka surat 11 ni, kita tengok atas tu, dia tulis kata nama khas. Okey, tajuk kata nama khas ni, tajuk kisah dia, hamster kesayangan Hani. Masa kita bercerita tentang Hani, okey, hamster. Cici ialah hamster kesayangan Hani. Cici ini ialah nama hamster tersebut. Okey, hamster tu adalah jenis tikus kecil. Dan Cici ini ialah nama hamster. Okey, kita sambung. Cici ialah hamster kesayangan Hani, kakak Hana. Hani sering bertukar-tukar cerita tentang hamster peliharaannya dengan kawannya yang tinggal di kota Samarahan, Sarawak. Pada suatu hari, okey, dalam gambar ini ada kotak-kotak kecil. Nanti kita bina ayat lah. Hani berasa susah hati kerana Cici sakit. Kotak pertama. Okey, gambar kedua, Cici dibawa ke klinik comel. Nama klinik tu klinik comel. Cici dirawat oleh Dr. Ramesh. Okey, gambar ketiga, gambar seterusnya. Hani memberikan ubat kepada Cici. Dia juga memberikan susu bernama Hamhat kepada Cici. Okey, dekat dalam kisah ini, kita boleh tengok mana kata nama khas dan kata nama am. Okey, sebelum ni kita dah belajar kan kata nama am. Okey, kata nama am contohnya macam hamster. Hamster tu dia macam tikus lah. Jadi dia kata nama am. Kata nama khas adalah nama yang khusus. Contohnya Cici. Cici ialah nama hamster tersebut. Jadi Cici adalah kata nama khas. Lagi apa nama kata nama khas dalam ni? Hani, Hana, kota Samarahan, nama tempat yang khusus. Sarawak adalah nama negeri. Jadi dia adalah kata nama khas. Okey, dalam tu apa lagi? Cici dibawa ke klinik comel. Klinik comel adalah kata nama khas. Sebab nama klinik itu adalah comel. Jadi klinik comel adalah kata nama khas. Kalau klinik saja, dia kata Cici dibawa ke klinik. Klinik saja, klinik kata nama am. K dia kecil. Tapi sebabkan klinik comel, jadi K besar dan C besar. Okey, Cici dirawat oleh Dr. Ramesh. Doktor ni kata nama khas. Dr. Ramesh. D besar, R besar. Tapi kalau doktor sahaja, dia akan jadi kata nama am. Cici dirawat oleh seorang doktor. Doktor itu huruf kecil. Tapi kalau ada nama, doktor tu ada nama, jadi kata nama khas. Dr. Ramesh. D huruf besar dan R huruf besar. Okey, untuk kata nama khas ini, Zul akan perincikan lagi. Okey, kita tengok di sini. Apakah maksud kata nama khas? Kata nama khas digunakan untuk menamakan sesuatu benda, orang, haiwan, tempat dan tumbuhan secara khusus. Huruf pertama nama khas ditulis dengan huruf besar. Okey, kita nak namakan sesuatu, apa yang kita namakan sesuatu itu adalah kata nama khas. Okey, contohnya kalau manusia, biasanya namalah Aiman, Khalid, Cikgu Husna, Puan Asia, Encik Rahim, Dr. Aini. Okey, apa-apa yang ada nama tersendiri itulah kata nama khas. Okey, macam nama-nama kamu semua adalah kata nama khas. Okey, seterusnya haiwan. Si Tompok, nama kucing kamu si Tompok. Bobo, nama arnab kamu si Comel.
Didi, Mimi. Didi and friend. Didi tu kan haiwan. Ini nama dia lah. Nama dia kena huruf besar. Okey, seterusnya tempat. Negeri Selangor, Kapar, Johor. Okey, negara Malaysia, negara England. Ini semua adalah huruf besar. Dan Sri Ar-Razi. Sri Ar-Razi adalah nama sekolah. Okey, seterusnya. Nota tambahan. Huruf pertama nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar, tidak kira di awal ayat atau di tengah ayat. Contoh di awal ayat, Siti sedang membantu ibunya di dapur. Jadi Siti ni di awal ayat huruf besar. Siti ni bila di tengah ayat juga dia huruf besar sebab dia kata nama khas. Okey, contoh di tengah ayat. Saya tinggal di Bukit Kapar. Okey, Bukit Kapar ini kata nama khas. Jadi walaupun di hujung ayat ataupun di tengah ayat, dia tetap huruf besar. B besar dan K huruf besar. Dia berbeza dengan kata nama am. Kata nama am huruf kecil kecuali di permulaan ayat jika kata nama am. Okey, seterusnya latihan. Murid-murid dikehendaki menjawab soalan yang diberikan di dalam laman sesawang website eWaris. Latihan hendaklah dijawab di dalam buku tulis pemahaman. Selepas selesai melakukan tugasan, sila snap. Snap ini maksud Ustazah mengambil gambar. Sila ambil gambar dan hantar di bahagian attachment di laman sesawang eWaris. Okey, maklumat buku tulis. Sebelum mulakan penulisan di dalam buku tulis, lengkapkan dulu buku tulis. Lengkapkan maklumat di hadapan buku tulis seperti berikut. Contoh, nama pelajar lah, nama murid kalian. Ini Ustazah letak contoh je Nurul Aina ni. Seterusnya kelas, 2 bijak atau 2 bistari tulis di sini. Seterusnya mata pelajaran, bahasa Melayu, pemahaman. Ustazah nak semua tulis macam ni bahasa Melayu, pemahaman. Dan nama guru, Ismail Muallim nama guru. Nama guru siapa? Ustazah Afifah. Okey, bila kamu buka buku tulis, Ustazah nak kamu tinggalkan muka surat pertama tu kosong. Jangan buat latihan di muka surat pertama buku tulis. Muka surat pertama buku tulis biarkan kosong. Tulis di muka surat kedua. Muka surat kedua buku tulis baru buat latihan. Okey? Okey, ada siapa yang tak faham? Siapa yang masih kurang faham boleh tanya Ustazah. Terima kasih kerana